Tahun 2022 membuka satu lembaran baru untuk wanita di seluruh dunia apabila pada tahun ini julung kalinya dalam sejarah Persidangan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang baru saja berakhir diadakan satu sidang khas yang dihadiri oleh ketua-ketua kerajaan wanita sahaja. Berinspirasi bukan? Istimewa, bicara inspirasi Nona untuk semua. Menarik di Nona minggu ini. Saya berpegang kepada prinsip ini, until you spread your wings, you will never know how far you can fly. Saya berasal daripada keluarga yang sangat ramai. Where I am now, I can touch cancer tu in a broader scale. 37 tahun, Nona terus unggul menjuarai pelbagai isu wanita yang memberi impak kepada penonton setianya. Lebih 3 dekad itu jugalah Nona bertahan dalam membawa kisah inspirasi dan juga wadah perkongsian ilmu buat semua. 5 Oktober 2022, Nona buat julung kalinya mengadakan program Bicara Inspirasi Nona yang menampilkan 5 orang tokoh bagi berkongsi inspirasi kejayaan dalam pelbagai bidang serta memacu pemerkasaan wanita di Malaysia. Sambil meluangkan waktu santai bersama keluarga, Nona dedikasikan hari yang indah ini untuk pengisian rohani buat semua. Cemerlang dalam dunia kerjaya dan berbahagia hingga ke jannah adalah impian setiap wanita. Lebih indah lagi jika menjadi seorang wanita, suri hati dan ibu yang sentiasa diredai Sang Penciptanya. Nona bawakan penampilan istimewa seorang ilmuwan agama yang disegani, yang berbahagia, Ustaz Haryanto Rizal Rokman untuk berkongsi antara ganjaran buat wanita penghuni Firdausi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang perempuan rasa dia akan ketinggalan dalam bab beramal, sebenarnya ini tidak berlaku. Kerana agama pandang pada sudut pandang yang sama. Agama letakkan pada kedudukan yang sama. Bahkan, kaum wanita ini adalah paling ringan tuntutannya di dalam agama. Orang perempuan tidak wajib solat di masjid. Bahkan afdalnya orang perempuan solat di rumahnya. Bahkan sehingga dalam bab jihad tidak diwajibkan pada orang perempuan. Orang perempuan apabila solat 5 waktu, semua orang buat. Jadi bermakna selesai tuntutan yang pertama. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya, orang yang khusyuk dalam solat. Saya bagi cadangan begini, bila kita solat, kita tanyakan pada kita, apa sebenarnya faedah daripada solat kita? Sebenarnya apa yang kita nak daripada Allah Ta'ala? Maka kita akan cuba berikan kita punya tumpuan pada ibadah solat kita. Maka akhirnya walau sibuk bagaimanapun kita, tetap kita dapat mencapai kepada khusyuk di dalam solat. Kalau solat itu yang akan membawa orang lelaki ke syurga, maka solat yang sama juga membawa orang perempuan ke syurga. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pesankan wasamat syahrha. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau orang laki-laki berpuasa, maka untuk di ganjaran syurga, maka orang perempuan juga ganjaran syurga. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pesankan, wahassanat farjaha,
dan apabila mereka menjaga maruah mereka. Untuk menjaga maruah ini nisbah kepada kaum wanita dia agak mencabar. Kerana banyak sudut berbanding orang laki-laki. Mungkin pada sudut pakaian, mungkin pada sudut tingkah laku, mungkin pada sudut tindakan. Dia tak sama macam orang lelaki-lelaki. Untuk menjaga maruah bukanlah suatu yang terbeban dalam konteks kita sebagai wanita. Cuma tinggal lagi hari inilah dengan teknologi. Kadang-kadang ada orang buat konten haru biru dia buatnya. Dia terlupa maruahnya. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang orang wanita ini, ya, sifat dia simple saja. Pertama, idza nazara ilaiha sarathu. Kau tengok dia, dia akan menggembirakan kau. Kalau dalam konteks kita sebagai seorang isteri, apabila suami tengok, dia suka. Cukup. Itu saja. Jadi kita pun tanyalah dengan dia. Awak suka tak tengok saya? Suka sangat. Okey, lulus. Kemudian wa idza amaraha ata'athu. Apabila dia meminta sesuatu ataupun dia menyuruh sesuatu, maka kita mentaati. Simple. Hatta Rasulullah SAW juga begitu. Dan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW itulah sebenarnya contoh untuk kita sebagai wanita, bagaimana kita boleh dapat ruang dan kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam hadis yang ini juga, kata Nabi SAW, wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Apabila dia jauh daripada pasangan. Ini mungkin dalam konteks kita. Maknanya kita orang berkejaya, kita keluar. Wanita hari ini banyak keluar. Ya, keluar daripada rumah untuk tujuan melaksanakan tanggungjawab kerjanya. Maka prinsipnya simple. Apa dia? Maka apabila dia jauh daripada pasangan, dia menjaga, memelihara maruahnya dan hartanya. Perempuan sekalian, Nabi sebut, mana-mana perempuan yang kalau dia mati dan suaminya atau pasangannya redha pada dia, Nabi sebut dakhalatil jannah, masuk syurga. Yang terakhir, orang perempuan apabila buat 4 perkara tadi, solat, kemudian puasa, kemudian menjaga maruah, kemudian taat pada suaminya, maka kata Nabi SAW, masuklah dia ke pintu syurga mana pun dia kendaki. Jadi maknanya tuan-tuan, perempuan sekalian, kita nak sebut mudahnya jalan orang perempuan walaupun dia berkejaya. Ya. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ini sebagai sarapan yang kedua kita. Saya serah semula kepada Amirah Rosli. Terima kasih Ustaz Haryanto di atas perkongsian ilmu itu tadi. Semoga kita sentiasa menerima ganjaran daripadanya dan menjadi sebahagian penghuni syurga. Baiklah, kita berehat seketika. Nantikan Bicara Inspirasi Nona bersama panelis jemputan selepas ini. Istimewa Bicara Inspirasi Nona 2022 turut diserikan dengan kehadiran selebriti tanah air, para ilmuwan agama serta insan-insan hebat dalam kalangan wanita berkerjaya. Majlis telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada kumpulan media Prima Berhad, TV3 dan juga Nona atas kesungguhan menjayakan bual bicara inspirasi pada hari ini. Terima kasih juga kerana
tidak lokek berkongsi pengetahuan dan memberi laluan dan tidak berkira memberi rahsia kejayaan. Saya mendoakan semoga program Nona akan sentiasa sukses dan terus menjadi program TV unggul pilihan wanita Malaysia. Dan saya pun antara peminat Nona juga, Datuk Seri. When I was younger, setiap hari kalau ada ni memang utara duduk kat depan televisyen dengan lafaz yang mulia dan dengan rendah hati. Saya sukacitanya saya merasmikan program Bicara Inspirasi Nona TV3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang hadir hari ini adalah tokoh yang menjadi inspirasi dalam memacu pemerkasaan wanita Malaysia yang berjaya dalam pelbagai bidang, baik dari sudut keusahawanan, perubatan kekeluargaan, kepemimpinan, seni dan budaya. Pelbagai kisah yang dikongsikan hari ini adalah tentang kehebatan sebahagian wanita yang mengubah impian mereka menjadi luar biasa. Dirinya saya pada hari ini sebagai seorang pegawai wanita pertama Tentera Diraja Malaysia yang menerima 2 kepakaran, iaitu yang pertama kepakaran Ammunition Technician ataupun dalam bahasa Melayunya Juruteknik Peluru, dan kepakaran kedua adalah Explosive Ordnance Disposal, iaitu dalam bahasa Melayunya Pemusnah Peluru dan Bahan Letupan. Sejujurnya saya sendiri tidak pernah terfikir, tidak pernah terbayang dan tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai tentera, apatah lagi untuk mencuburi bidang peluru dan bahan letupan ini. Sewaktu saya kecil, saya bukan nak collect point, tapi saya sebenarnya cita-cita nak jadi pengacara TV dan juga wartawan. Semasa tu, idola saya adalah mantan pengacara Nona sendiri, itu Kak Nurul Syahada Nurul Ain. Jadi saya sangat teruja bila nampak Kak Nurul hari ini. Saya berpegang kepada prinsip ini. Ibu saya mengajar saya yang memberitahu untuk berpegang kepada satu prinsip ini saja, which is until you spread your wings, you will never know how far you can fly. Sejak daripada kecil lagi, saya merupakan seorang yang multi-passionate. Kehidupan saya berubah apabila saya menyertai Angkatan Tentera Malaysia pada tahun 2014, di mana saya menyertai kemasukan pegawai kadet melalui Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan apabila saya telah menjejak kaki dalam bidang ketenteraan ini, barulah saya sedar it's so hard to keep motivated. Sangat susah untuk kekal semangat dalam bidang tentera ini. Kerana apa? Kerana sebagai pegawai kadet, kami dilatih dengan kekuatan fizikal dan mental. Kami juga dilatih untuk bekerja di bawah tekanan dan kami juga dilatih untuk mendengar arahan. Saya sahut cabaran walaupun saya tahu bidang ketenteraan ini didominasikan oleh kaum lelaki. Dan I admit it's kind of hard to blend in the environment. Saya berpandangan kaum wanita agak sukar untuk menonjolkan kebolehan dan kehebatan diri kerana kami kurang diberi peluang. Segala idea, pandangan, perspektif dan juga keputusan akan dinilai dan kurang didengari. Apa yang menonjolnya terhadap kaum wanita ini adalah the first thing, satu perkara yang sangat menonjol, yang mudah sangat orang akan cakap, which is paras rupa. The first thing you will heard, cantiklah perempuan tu. Comel lah. Tapi dari sudut negatifnya, dia ni cantik tapi tak pandai buat kerja. Dia ni cantik tapi ting kosong rupanya. Apabila saya mendapat statement ini, saya merasakan, Putri, that is not you. Saya menunggu peluang itu untuk datang kepada saya, tapi peluang itu tidak datang. Jadi sebenar-benarnya,
saya sendiri yang perlu mencari peluang itu. Walaupun saya menerima kritikan, tomahan, mesti ada je orang yang berkata-kata pasal kita kan. But somebody said to me, Putri, do not allow the thoughts of others dictate how to live your life. If you know who you really are and what you want in your life, trust me, the sky is the limit. Dan sewaktu saya di UPNM, saya menerima jemputan daripada United States Military Academy untuk menghadiri persidangan kepimpinan antarabangsa. Ia merupakan satu pencapaian sangat membanggakan. Dan seterusnya pada tahun 2018 juga, saya dipilih untuk mewakili UPNM untuk ke program pencarian wanita terbaik Universiti Malaysia ataupun kata lainnya adalah World Miss University Malaysia. Dan alhamdulillah saya telah dinobatkan sebagai Naib Johan. Pada tahun 2019 juga saya mula mencuburi dalam bidang sukan lasak, which is triathlon, duathlon dan aquathlon. Seterusnya pada tahun 2020, sebagai pegawai muda, sewaktu ini kami perlu menjalani latihan sambil bekerja. Sewaktu ini saya diduga dengan pelbagai cabaran dan dugaan yang hampir mematahkan semangat dan mematahkan kekuatan mental saya. Namun apa yang saya buat is saya sabar. I receive a lot of comments from people around me, but I just, it's okay Putri. Just do nothing, just be you, do you and excel. Jadi dengan hasil kesabaran saya ini, saya telah menduduki tempat pertama dalam lembaga kompetensi ini dan seterusnya saya telah dipejawakan di Markas Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan sewaktu inilah saya menyampaikan hasrat saya di mana saya nak mencuburi bidang peluru dan bahan letupan ini. Dan saya kini dipejawakan di Depot Peluru dan Bahan Letupan Wilayah Laut 1 di Pangkalan TLDM Tanjung Gelang. To all women out there, don't be afraid to be who you want to be. As long as you do do what make you happy, and you do for sake of Allah, inshallah everything will be okay. And let faith drive you and surprises you with whatever the future holds. Kanser payudara antara penyakit yang paling digeruni dalam kalangan wanita. Bagi menerima hakikat bahawa kita berisiko berhadapan dengan musuh nombor satu wanita ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun ketepikan perasaan gerun, risau dan malu agar kita mampu berjuang dengan baik tanpa mengaku kalah. Saya berasal daripada keluarga yang sangat ramai. Ibu bapa saya, kami kira keluarga B40 lah. So, ibu bapa saya juga tak educated, mereka tak berpendidikan tinggi. Jadi, masa saya sekolah dulu, masa darjah 1, saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Gelam di Melaka. So, saya pergi sekolah jalan kaki lah, sama macam adik-adik saya yang lain. Saya jalan kaki lebih kurang 1,5 kilometer. Dan setiap hari bila saya balik sekolah, saya akan lalu depan sebuah kedai makan. Kedai makan ni saya panggil kedai pondok. So, kedai ni dipunyai oleh sepasang suami isteri lah. Masa saya kecil, saya panggil diorang pakcik pondok, makcik pondok. Okay. So, pakcik pondok ni, kalau saya lalu depan sekolah bila balik ke rumah, dia akan panggil saya. Sebab dia nak suruh saya baca surat khabar. Okay. Masa tu tahun 1980, saya darjah 1. Masa tu surat khabar dia, surat khabar utusan Malaysia dengan berita harian. Ni je surat khabar yang ada masa tu lah. Pakcik memang excited lah. Ni zaman tahun 80 budak darjah 1 baca surat khabar dengan lancar tu something yang excited untuk pakcik lah. So saya excited sebab saya dapat upah. Bila saya baca surat khabar, dapat air sirap, dapat karipap, kadang-kadang karipap sayur. Tapi pakcik puji saya lah dengan mak bapak saya. So masa tu saya fikir, aku besar nanti aku nak kerja tolong orang. Fast forward to 20 tahun seterusnya, saya dah jadi seorang doktor lah. So saya belajar di Universiti Melaya, dan masa saya di Universiti Melaya tu,
pengajian kami tak ada silibus onkologi. Kami tak ada belajar kanser secara mendalam. Dan masa saya graduate tu, pada tahun itu, bidang kanser ni bukan bidang yang macam sekarang. Masa tu memang agak primitif lah. So jumlah fasiliti kanser yang berada di Malaysia masa tu memang sangat sikit. So masa tu keadaan rawatan kanser kat Malaysia ni memang sangat I would say tidak memuaskan lah. So pada tahun 99 saya dihantar bekerja di Hospital Umum Sarawak. Tak ada internet, tak ada Google, social media memang tak ada. Jadi saya tak tahu nak korek informasi daripada mana lah mengenai kanser. So one day saya beranikan diri saya untuk berjumpa dengan saya punya ketua jabatan. Saya pergi dengan 2 tujuan lah masa tu. Satu, untuk tanya dia, ada tak bahan bacaan untuk saya pinjam? Bahan bacaan mengenai kanser ke, mengenai kemoterapi ke, mengenai radioterapi ke. And second, saya nak tanya dia adalah, kalau saya nak jadi pakar kanser, macam mana? Lepas tu saya panjangkan langkah saya untuk join private practice dan saya rasa saya, where I am now, I can touch cancer tu in a broader scale. Rawatan kanser tu dan kanser tu is not just about kematian lah. So we must know and we must tell everyone yang rawatan kanser zaman sekarang dah berubah like 1000% lah. For example, rawatan kanser tu ada pembedahan, ada radioterapi, ada kemoterapi, ada targeted therapy, ada immunoterapi. So semua rawatan-rawatan ni diolah based on science, based on research dan diolah secara individu untuk setiap sakit. So kalau kita cakap pasal macam kesan sampingan kan, sebab ramai orang yang takut dengan rawatan kanser ni, yang ramai yang macam tak nak buat sebab mereka takut dengan kesan sampingan kanser. Kalau kanser je fikir kemo, kanser je fikir death. Tapi kesan-kesan sampingan pada kanser tu dah banyak dah yang kita boleh atasi. Dan kalau cakap pasal pengalaman dari segi kesan sampingan, saya boleh ceritakan salah seorang daripada pesakit saya. Beliau adalah seorang pelukis batik. Dan pada tahun 2014, masa tu saya merawat beliau. Semasa kanser beliau relapse, beliau terpaksa melalui kemoterapi dan beliau telah bercakap dengan, meminta saya untuk bagi dia rawatan yang tidak menyebabkan tangan kebas. So, habis daripada buat rawatan tu, tangan dia tak kebas, so dia berjaya hasilkan lukisan tu. Dan saya nak sharekan lukisan tu sekarang ni ada tergantung dekat ruang tamu rumah saya. Satu cerita lagi mana saya kena panggil lah dengan seorang doktor muda lah. So doktor tu tanya saya whether saya remember dia ke tak, and I said no, obviously I'm old. So then dia cakap yang dulu pada tahun 2003-2004 macam tu saya pernah merawat bapa dia lah di Hospital Kuala Lumpur. So dia kata because of that doktor, saya decided saya nak jadi doktor. At that time he was already a doctor dan dia tengah training lah to become a pakar. So he's now already a pakar in and dia treat ada dalam team and treat cancer patients lah. So apa yang saya nak apa saya hope bila saya datang hari ini, apa yang saya hope adalah if I can encourage someone to do what they are able to do or they would like to do, then that would be something that I would try to get from today's talk. Let's go. Ayo sayang kita bersua, ayo kita tentang alalale. We go over there, okay? Berpisah, Anda boleh bersua. Semua, ayo kita alalale. Nona zaman sekarang bukanlah calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah
Dalam melayari kehidupan ini, setiap daripada kita melalui pengalaman dan cabaran. Bukan mudah untuk menikmati kejayaan tanpa usaha dan pengorbanan. Ada ketikanya air mata menjadi peneman untuk mencari kekuatan dan semangat untuk terus bangkit dan berjuang. Ramai yang mencaci saya, ramai yang sangat menghina saya ketika saya menjadi ibu tunggal. But saya beritahu pada diri saya ada Allah. Saya minta dekat dia. Selagi dia ada, selagi amanah 5 ni saya jaga sampai ke hari ini, Alhamdulillah Allah tak pernah putuskan saya punya kewangan. Walaupun RM10, walaupun RM20, saya suapkan juga kat mulut anak saya. Dan dia pun tak tahu ketika kecil tu saya hanya mampu bagi mereka bubur dengan garam saja. Saya bermula daripada tahun 1981 di mana saya adalah seorang pelakon kanak-kanak teater. Saya menjadi seorang penari, pelakon teater, menyanyi, overall semua di situ. Untuk masuk dalam industri ni saya rasa amat sukar ketika dulu. Saya dapat peluang itu ketika kawan-kawan saya mengenakan saya, hantar gambar saya untuk ke Dewi Remaja. Dan itulah bermulanya saya bertapak untuk menjadi seorang artis. Dalam kemuncak saya menjadi seorang pelakon heroin ketika itu. Saya tercalon sebagai finalis Festival Filem Malaysia. Saya tercalon untuk TV3 punya anugerah juga. Dan ketika itu badai diri saya ni, saya berpisah dengan suami. Anak saya yang besar tu umur dia darjah 5. Ya, darjah 5. Saya berpisah. Dan ketika itu saya beri peluang kepada bekas suami saya untuk dia menjaga anak. Saya kata, saya keluar, awak tolong jagakan dalam tempoh setahun saja. Saya akan kembali. Saya akan kembali untuk membuktikan yang saya datang untuk bersedia ambil anak. Tanggungjawab saya untuk menjaga 5 anak saya ketika itu. Bermula saya berniaga sate. Saya jual sate petang, pagi saya kerja office. Dan saya ketika itu saya menumpang di rumah kakak angkat saya. Saya nak tumpang rumah dia rumah studio. Kak, boleh tak saya tumpang? Boleh dek, tapi rumah kak ada 2 bilik je. Yang ada celah dapur ni je. Tak apa kak, yang penting saya boleh tidur. So saya tumpang dengan kakak angkat saya tu selama lebih kurang 1 tahun. Untuk saya nak cari duit, nak kerja untuk dapat balik anak saya bersama dengan saya. So selepas 1 tahun saya pinjam dia RM5 saja untuk saya memulakan hidup saya. Saya dapat anak saya untuk saya jaga. Dan saya rasa benda ni satu tanggungjawab yang sangat besar. Untuk anak saya gembira, sudah cukup saya nak gembirakan. Sedangkan saya nak cuba jadi pengacara. Kalau korang nak tahu, saya hanya diberi peluang untuk menjadi pengacara kat sekolah tadika. Dia nak bayar RM100 dekat saya. Masa tu anak lelaki saya punya hari jadi. Kata, ya Allah, macam mana anak-anak nak kek, nak hadiah, saya tak ada duit. Saya kata tak apa, saya pergi jadi pengacara kat Rawang. Saya tak tahu pun cara pengacara tu macam mana. So saya pun pinjam motor kawan saya pergi ke Rawang jadi pengacara untuk sekolah tadika. Saya balik, saya dapat beli kek besar ni, saya dapat beli hadiah RM5. Syukur alhamdulillah, itulah nikmat dia. Budak-budak tak tahu apa. Yang penting dia tahu ada kek, ada hadiah. Saya senyap selepas kahwin, lepas cerai saya senyap. Dan mungkin TV station pun dah lupa, kawan-kawan pun lupa mana si Didi Alias ni. So saya terpaksa ikut balik kerja daripada bawah. Sifu saya adalah Ari Zahari. Dia yang orang pertama yang panggil saya untuk buat assistant dia. So saya cakap boleh Ri, saya ikut. Saya belajar buat production manager sampai ke tahap saya berhadapan dengan orang yang saya berlakon iaitu Datuk Roshamno. Dan ketika itulah contoh orang kata, artis ni busy lah. Dia tak dapat nak buat. Artis ni busy. Adidi ada? Orang ni sibuk lah. Adidi ada? Maknanya itulah dia peluang yang ada. Sekali lagi Allah bagi untuk Didi, engkau boleh kembali. Tapi kau kena tahu, ini Allah bagi sekali je. Masuk dah balik dari industri. Dan saya berada di pentas anugerah bintang popular sebagai pelakon komedi wanita popular 2011. Dan 4 tahun untuk turun. Alhamdulillah, thank you kepada pihak TV3 juga. Ketika saya menjadi ibu tunggal, saya berkawan dengan seseorang. Ketika itu saya sangat susah
datang seorang lelaki iaitu suami saya sekarang. Beliau adalah seorang bujang pemain bola sepak, tak tahu langsung tentang apa pun. Saya hanya berkawan saja dengan dia dan dia mengeluarkan duit dia sendiri untuk belikan saya rumah tu untuk anak-anak. Dan sampai ke hari ini juga saya tetap akan jadi seorang yang kuat kerana saya rasa saya mampu lakukan. Kenapa anda tak boleh mampu lakukan? Pasal benda ni ikut pada semangat kita sendiri. Dan semestinya you all kena buat kerja, you all kena jujur. Kalau kata ibu tunggal ada anak tu, itulah amanah dia. Selagi you jaga anak-anak tu, selagi itulah rezeki tak akan putus. Tuhan tak akan putuskan rezeki you, insya-Allah. Naluri seorang wanita adalah untuk menyayangi dan melindungi. Namun, benarkah kita ambil peduli? Merokok dan vaping masih menjadi risiko utama kematian pramatang di seluruh dunia. Ketahui apa peranan kita sebagai seorang anak, isteri dan ibu dalam melindungi insan tersayang dari perangkap nikotin. Di Malaysia, di bawah peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau sejajar dengan keanggotaan Malaysia sebagai parti kepada kerangka kawalan tembakau ataupun WHFCTC menetapkan bahawa setiap paket kotak rokok yang nak dijual mesti diletakkan gambar-gambar ini. Kajian telah menunjukkan peratusan orang yang melihat gambar-gambar ini mereka ada rasa nak berhenti rokok. Dan kajian juga telah menunjukkan mereka ni cuba nak beli rokok ni, dia akan tengok yang mana satu. Dia akan cuba mengelak daripada yang mulut, kanser tengkuk sini, tengkuk dan juga kanser-kanser yang dekat dengan diorang ataupun kematian gambar-gambar seperti kematian janin, gambar-gambar kematian bayi dan sebagainya. Proses berhenti merokok, tuan-tuan, puan-puan, sangat sukar. Kerana ia disebabkan oleh kebergantungan nikotin yang panjang. Bayangkanlah kita kahwin dengan suami kita baru 20 tahun. Dia dah hisap rokok 30 tahun. Tembakau adalah sejenis daun. Dan daun-daun ini akan menghasilkan produk-produk tembakau. Orang yang hisap rokok, nikotin ini akan dimasuk ke dalam badan, ke dalam salur paru-paru. Logiklah, kita hisap rokok kat sini kan. Terus masuk ke salur paru. Tapi nikotin ini juga boleh diserap ke dalam badan dengan cara mengunyah atau menyentil. Berbalik kepada isu ketagihan tadi. Saya suka cakap dengan pesakit saya lah, mangkuk-mangkuk nikotin. Mangkuk penerima di dalam nikotin ni. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan puan-puan? Apabila kita hisap rokok, hisap masuk ke dalam badan, masuk ke dalam paru-paru, pergi ke otak, dan dia duduk nikotin tu di dalam mangkuk-mangkuk ni tadi dan kita akan menghembuskan hormon perangsang. Okay, ada yang tanya saya, kita yang perempuan-perempuan tak hisap rokok ni doktor? Ada ke mangkuk ni? Ada tak kita mangkuk ni? Kita adalah mangkuk kat rumah. So jawapannya ada. Tapi mangkuk kita tak aktif. Mangkuk kita mati. Mangkuk orang yang hisap rokok ni adalah mangkuk yang sangat aktif. Banyak perempuan. Berayun. Hunger of nikotin. Itu sebabnya sukar untuk orang yang dah lama merokok untuk berhenti merokok. Masalah rokok elektronik ni telah menular dalam kalangan remaja. Ianya sesuatu perkara yang sangat benar. Rokok tembakau tu, daun tu dia ambil, dia bakar, dihisap. Tapi rokok elektronik ni, dia ambil daun tembakau tu, dia ekstrak keluar, dia perah jadi air dan dia masuk dalam satu peralatan dipanaskan dan sedut. Apa yang berlaku sebenarnya? Menyedut bahan nikotin tadi. Dan kesudahnya mangkuk-mangkuk dia yang banyak tadi tu, tak jadi apa. Dan kajian telah menunjukkan bahawa orang yang bertukar kepada rokok elektronik untuk berhenti merokok ni sebenarnya mereka terus ketagih nikotin. Ada juga yang sebenarnya juga menjadi dui pengguna.
Dua-dua dia ambil. Selalu orang tanya saya, "Shisha okey kan doktor?" Secara ringkasnya apa yang saya nak sebutkan, 1 jam sesi shisha adalah bersamaan dengan 200 batang rokok. Baru-baru ini Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah pun mengumumkan tentang pelaksanaan larangan merokok dalam kalangan mana-mana orang yang lahir 2007 dan seterusnya. So kita kata, ya Allah zalimnya, larang terus. Tapi bila kita ingat balik, sebenarnya kita melindungi anak generasi cucu akan datang daripada bahaya setiap produk merokok yang ada di pasaran. Sebagai seorang pakar perubatan kesihatan awam, saya punya tugas juga adalah membuat penguatkuasaan. Saya keluar ke lapangan dan sedihnya kita boleh lihat remaja kita yang perempuan pakai tudung tanpa segan silu isap rokok, isap vape. Jadi peranan kita sebagai seorang wanita sangat besar sebenarnya. Apa yang utama dalam isu merokok ni, balik ni dengan ilmu yang ada, puan-puan cuba bantu suami atau anak yang merokok dulu. Dan yang kemudiannya, kita kena faham situasi anak-anak muda, remaja kita yang terdedah dengan banyak lambakan produk merokok. Saya selalu anak-anak kata balik, tengok banyak mah, kat situ banyak, kat situ ada jual, kat sini ada jual. Jadi betapa sukarnya mereka untuk menghindari masalah ini. Dan akhir sekali saya rasa sebagai seorang wanita, marilah kita bersama-sama terus mendukung usaha-usaha untuk membenteras amalan rokok. Apa yang kulihat ini, mengapa hanya video bunuh sana sini, di kaca TV, dalam internet, di MP hanya darah dan air mata, ramai yang hina agamaku, terasa bakar di jiwaku. Can't believe there are people like this. Can't believe we are living like this. Apa kita hanya terima sahaja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, lihatlah pada diri kita, semua serupa. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum dunia. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Rezeki tidak datang bergolek. Baik lelaki maupun wanita, setiap individu perlu berusaha untuk menggapai cita-cita meskipun perlu mendepani cabaran dan dugaan yang mendatang. Namun ada kalanya faktor kurang yakin dengan potensi diri menghalang permulaan langkah pertama. Ikuti kisah inspirasi bagaimana keiltizaman mampu mengubah cabaran menjadi kejayaan. Berdiri lagi seorang wanita untuk wanita yang lain. Sejauh mana seorang wanita boleh melangkah jauh untuk mencapai impiannya? Sejauh mana seorang wanita boleh terbang tinggi untuk mencapai impiannya? Mungkin hari ini ramai yang kenal saya adalah Mama Sab yang orang selalu panggil jutawan bakery yang pertama dekat Malaysia lah. Mama Sab ni seorang usahawan yang sangat berjaya lah. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu sebenarnya saya dulu adalah pekerja kerajaan. Saya dibesarkan dengan susah. Tadi Mama Didi tanya, siapa ibu tunggal? Mak saya adalah ibu tunggal. Saya memang dibesarkan dengan keadaan yang bukan kata sederhana tapi boleh dikatakan kategori miskin. Dan rumah ni saja bukan saja memberi kekuatan kepada saya, tapi saya percaya memberi kekuatan kepada ramai orang, terutama kepada anak-anak tim saya ataupun orang yang mengenali saya untuk bangkit. Sebab ramai orang ingat bila orang melihat saya capai kejayaan sangat luar biasa, saya boleh buat jualan ratus juta setahun, saya ada banyak kilang, saya ada banyak cawangan. Orang ingat saya orang yang senang. Saya start buat part time,
saya kerja hospital. Saya pula berada di kecemasan, sangat busy. Pergi kerja, balik kerja, sambung buat kek untuk selesaikan order customer dan memang sangat penat. Ada sejarah sedikitlah tentang dihina kerana saya miskin. Actually itu isu dekat sekolah lah. Tapi kerana saya miskin, saya dituduhlah kerana sebab ada berlaku kecurian sebenarnya ke asrama masa tu. Dan saya dituduh sebagai orang yang mencuri kerana semata sebab dekat tangan saya ada duit, tapi sedangkan duit tu adalah saya dapat daripada hasil anugerah cemerlang sewaktu saya PMR lah. Sebenarnya dekat situ kan, saya terus lekat dalam hati saya terus rasa rupanya orang miskin ni macam tak ada tempat. Yang menghina, yang menuduh itu adalah seorang guru yang sangat mulia. Saya nekat untuk ubah hidup saya. Ubah sebab saya ni adalah orang yang sangat sensitif bab anak. Saya tak nak anak saya lalui apa yang saya lalui. Yang saya pegang juga adalah usaha memang tak akan menipu hasil. 2016 sebenarnya adalah sekali lagi momen untuk saya buat keputusan yang besar dalam hidup saya, iaitu berhenti kerja daripada seorang pekerja kerajaan. Kalau kita ni dapat bekerja kerajaan, kita dapat bekerja yang ada pencen, ada jawatan tetap, ada gaji tetap. Ini sangat susah untuk ibu bapa tu bagi untuk kita berhenti kerja. So, tapi masa saya nekat dengan suami saya cakap, mungkin inilah rezeki kita. Satu lagi, bila kita kerja ni, memang bergaji tetap, tetapi income pendapatan daripada bisnes tu saya dapat lebih pada 10 kali ganda. So saya dengan husband dua-dua nekat untuk kita berhenti kerja dan inilah saya start buka cawangan yang pertama, cawangan yang kedua, cawangan yang ketiga, keempat dan alhamdulillah dalam masa 5 tahun saya ada 4 biji kilang dan sekarang saya ada 25 cawangan. Saya berniaga ni menggunakan sistem agent dropship datangan. Dan actually bila diorang datang ke saya, sebenarnya diorang pun sebenarnya ada cerita macam saya. Kita ada satu circle, satu kumpulan, iaitu kumpulan wanita yang bersama-sama pegang tangan, pimpin tangan sebab wanita dia tahu tau. Ada anak tim saya yang ada kat sini, dia ada 5 orang anak, ada anak yang ada masalah autism. So kita kan sebenarnya seorang wanita ni kalau kita nak kuat, kita memang kena ada group. Apa saja kita buat ada cabaran. Apa tips untuk kita berjaya? Tipsnya adalah jangan takut untuk bermula dengan langkah yang pertama. Sebab langkah yang pertama tu yang akan membuatkan kita capai ke langkah yang besar. Bicara Inspirasi Nona 2022 melabuhkan tirainya hari ini. Semoga setiap ilmu bermanfaat dan kisah inspirasi daripada setiap panelis serta pengalaman berharga yang dikongsikan menjadi kekuatan untuk kita bangkit sebagai wanita yang lebih cekal dan perkasa dalam mendepani rintangan yang mendatang. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Mamasab International Sendirian Berhad, Felera Beauty dan Hotel Royal Chulan Damansara. Tidak lupa juga terima kasih kepada Telaga Bunga Spa, Jenama Amira Zaini, Tifin Jiwa dan rakan-rakan penaja yang lain untuk cenderahati Gift of Love hari ini. Terus setia bersama kami di minggu hadapan untuk pelbagai pengisian menarik dan kisah inspirasi untuk diteladani. Kerana Nona, inspirasi wanita untuk semua. Assalamualaikum. Hidup ini semua nak cepat. Siapa yang suka lambat-lambat? Bercinta biar sampai dapat, tapi mesti pilihan tepat. Cepat kaya, cepat cantik, cepat kurus, cepat putih. Yang gelap nak putih, yang putih nak gelap.